Hai, Assalamualaikum. Mak Ida live belum ni? Okey. Okey. Pada yang join, tolong tag kawan-kawan because hari ni kita ada live show bersama Mak Dan lagi untuk hari ni. Tag kawan-kawan dahulu because kita nak share ilmu yang bermanfaat hari ni. Kita nak tolong siapa-siapa yang ada bisnes di Malaysia untuk pasarkan produknya ke UK. So, tag kawan-kawan dahulu because saya akan share dulu video, okay? Alamak, belum apa-apa dah dia tanya. Okay, macam mana untuk join? Actually nak join tak susah. Pergi dekat kita punya bio, ada link untuk registration. So register sahaja di sana. Nanti saya sendiri akan call Encik. Okay, boleh pergi dekat kita punya bio, ada link dekat situ. So boleh tengok jugalah, boleh tengok website kita juga di halalstreet.co.uk. Apa yang kita telah buat, tengok usahawan-usahawan yang telah join kita. Okay, sebelum kita tunggu Mak Dai untuk join kita punya live, saya akan playkan video dahulu. Ada keluar tak? Saya rasa choose different asset. Dekat bawah tu pun ada yang dah sharekan borang pendaftaran. So boleh klik saja. Mungkin tak boleh klik daripada sini, just copy paste link tersebut dan pergi kat browser. Okay, so boleh gunakan juga link tu. Register sahaja, tak perlu fikir panjang sebab kita tak charge apa-apa pun. So register saja, kita tak charge apa-apa. So just register saja. Okay, ya, tag kawan-kawan semua untuk join live ni. Kita nak share ilmu yang bermanfaat untuk kita sepanjang PKP ni. Okay, semua boleh join, tag kawan-kawan, boleh share. Saya try mainkan video. Okay, okay, tolong share lebih banyak lagi. Assalamualaikum. Saya kena daftar SSM dat baru tunjuk produk. Oh, okay. Yang bertanya tu kena daftar SSM baru tunjuk produk. Untuk SSM kita memang mewajibkan at least SSM tu melebihi daripada 6 bulan ke atas. Melebihi 6 bulan ke atas. So untuk register tak susah pun. Pergi dekat kita punya link ataupun nanti akan ada yang komen di bawah tu link, just copy paste saja link tersebut dekat browser. Untuk produk pun tak ada masalah, register sahaja. So nanti kita akan call, boleh tanya Q&A kepada kita punya person in charge yang call tu. Mungkin nak tanya banyak benda sebab setengah orang risau kan nak pasarkan produk dia ke UK. Takut dah pasar tiba-tiba kena charge beribu-ribu. So tak perlu, untuk join kita tak perlukan duit. Tak perlukan duit, okay? Percuma. Memang kita ada cara untuk bantu usahawan, okay? So Puan boleh tag kawan-kawan lain yang ada bisnes because pukul 5 tepat kita akan invitekan kita punya usahawan, okay? Kita akan invite kita punya usahawan, kita akan invite kita punya host untuk petang ni, iaitu bersama Mak Dan. Kita invite lagi usahawan yang lain yang telah berjaya juga di dalam platform kita Halal Street ni. Macam mana dia akan ceritakan pengalaman macam mana dia dah jual dia punya produk ke UK, sampai produk yang dia jual tu ke UK. Okay, so tolong tag kawan-kawan, share, invite lebih ramai lagi. Kejap lagi dalam pukul 5 saya akan invite Mak Dan untuk join kita punya live sekali. Okay, thank you Puan Siti Azabidin. Boleh saya tahu Puan produk apa tu? Produk apa yang Puan jual kan? Lagi 5 minit kita akan invite. So invite lebih ramai lagi kawan-kawan untuk sharekan kita punya ilmu pada hari ni. Okay, tepat pukul 5 saya akan invite kita punya co-host kita Mak Dan dan juga kita punya usahawan.
Jangan lupa kita punya live ni sehingga esok. Okay, sehingga esok. So mungkin nak tengok live-live yang sebelum ni, boleh pergi juga dekat kita punya profile. Ada 2 hari lepas kita ada buat live. So ada 2 live lagi bersama usahawan sebelum ni. Kita ada usahawan yang telah menjual dia punya sambal ke UK. Sambal ikan bilis tu dah sampai ke UK. Dan juga semalam kita interview seorang usahawan yang telah pasarkan keropok keping dia ke UK. Orang UK telah makan keropok keping yang keluar daripada Malaysia. He gets from Dubai. Wow, Assalamualaikum. Kita ada khas from Dubai. Taib, kopi esek rendang and kuah kacang. Menarik. Saya rasa tak ada masalah untuk jual kopi esek rendang, makanan Malaysia, kuah kacang, makanan Malaysia, makanan yang orang sana nak dijual di sana lah. Kerana orang di sana tak boleh dapat. Because makanan yang macam ni dianggap exotic di luar negara, di UK. Boleh puan, terus klik dekat kita punya link, register. So nanti saya akan call selepas ni. Okay, register dekat kita punya link. Hai Puan Nur Ilham, do you promote UAE product? Okay, boleh. Can you PN us? We can talk more about this, about your product from UAE. Okay, kena banyak info sir, betul. Register sahaja, simple register je. Kita perlukan nama and then nombor telefon dan produk apa. Simple saja. So nanti saya akan call terus kepada puan. Boleh tanya lebih lagi soalan. Because setengah orang banyak benda nak tanya tapi mungkin malu kat sini. Boleh tanya, terus register saja. Okay. Puan tak ada kawan-kawan lain yang ada meniaga produk? Target kita actually bukannya tak semestinya produk tu kena besar. Jual-jual keropok macam semalam pun boleh, jual keripik pun boleh. Tak semestinya benda-benda yang besar lah. IDM, thank you. Okay, thank you Taib. Okay, kejap lagi saya akan invite kita punya tetamu untuk hari ni. So hari ni kita ada usahawan juga yang join. Semalam kita dah ada 2, hari ni kita ada 1 lagi. Esok kita pun ada 1 lagi. So boleh tengok pengalaman mereka macam mana menjual mereka punya produk ke luar negara. Okay, kita fikir susah nak jual. Mungkin terfikir kita ada macam saya jual keripik je, boleh ke jual ke UK? Macam bagi dia tak logik. Tapi di UK makanan-makanan macam ni semua dia agak exotic. Okay, so kepada yang baru join, tolong share kepada kawan-kawan lain. Mana tahu ramai yang ada bisnes kecil-kecilan untuk join kami Halal Street. Tak perlu risau, kita tak akan charge apa-apa produk pun. Okay, Hai terima kasih kepada yang baru join. Tolong share, tolong tag kawan-kawan lain untuk join live ni. Kita akan sharekan lebih banyak ilmu untuk hari ni. Oh, kita dah ada invitation untuk request join live. Kalau ada produk, nyatakan produk apa dekat bawah, dekat komen. So saya akan beritahu sesuai atau tak sesuai. Dan kalau nak terus register pun boleh. Terus register dekat kita punya bio, dekat link kita di profile Instagram. Nanti akan ada yang akan call, terangkan kepada puan juga. Ataupun dekat bawah nanti akan ada kita punya staff akan komen link jugalah untuk register. Tak ada masalah. Saya rasa boleh tak siapa-siapa tolong letakkan person in charge punya number di bawah. So mungkin ada yang malu untuk register ke atau takut ke, boleh call ataupun WhatsApp terus nombor dekat bawah. Hai semua. Assalamualaikum. Siapa kawan-kawan yang ada bisnes kecil-kecilan, tag mereka, ajak join live ni. Kita nak sharekan ilmu bermanfaat untuk hari ni. Sementara kita tunggu kita punya host untuk live sekali. Okay, so saya rasa lagi seminit saya boleh invite kita punya tetamu dan juga kita punya host yang sebenarnya yang akan bergantikan saya. Okay, so saya akan invite kita punya host dahulu. Okay, untuk live ni. Kita tunggu dia approve live ni. Okay, hai semua yang join live ni, tolong tag kawan-kawan. Kita nak bantu usahawan Malaysia. Link nak register, seseorang tolong komen link untuk register di bawah.
Hai Madan. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, sorry alamak. Hai Ron, apa khabar? Okey, sihat? Sihat Madan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Sebelum saya serahkan live ni kepada Mak Dan, saya akan invite dahulu kita punya usahawan untuk hari ni. Okay. Actually kita dah dapat banyak invitation tau untuk join live kita hari ni. Ramai yang berminat untuk pasarkan produk UK. Saya invite kita punya guest untuk hari ni. Okay. Saya invite kita punya guest. Rasanya kita ada guest kita untuk hari ni kan. Tapi rasanya nanti kalau nak live bersama kita, tinggal je macam Hairul cakap tadi, tinggal je you punya nama IG ataupun nama produk ke dalam comments. Nanti akhir show nanti Hairul akan masuk balik untuk tanya, untuk jawab apa-apa soalan. Betul. Dan di situ mungkin kita boleh setting untuk next episode untuk live bersama korang lah, insyaAllah. Okay Madan, so saya rasa kita punya guest dah ada, usahawan kita dah ada. So saya serahkan kepada Madan untuk interview dan teruskan show ni, okay? Okay, terima kasih Jairul. Jumpa akhir show Okay. Okay guys, Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat semua? Saya Mak Dan. Then welcome to the Daily Show, Friday the 4th of June, and this is our third episode. Nampak kita punya poster ke atas tu. So ni adalah episode yang ketiga and our fourth day of total lockdown. So we are now in the Daily Show or the Daily Lockdown Show. So macam Hairul cakap tadi, kalau ada apa-apa soalan ataupun apa-apa komen, sila tinggal di ruang komen tu. Nanti end of the show nanti Hairul akan masuk balik dan akan jawab apa-apa soalan yang korang tinggal. Dan kita have a very exciting and interesting show today bersama dengan seorang usahawan yang yang terkenal dan terhebat di dalam halal street. Itu adalah Puan Syamsiah di Crepelicious ataupun SMD Empire. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Mak Dan. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Mak Dan sihat? Alhamdulillah, tak boleh komplain lah walaupun kita duduk lekap di dalam rumah, tapi alhamdulillah tak boleh nak komplain lah. Okay, so pertamanya mungkin kita boleh minta Puan bagi perkenalan short and sweet. Siapa sebenarnya Puan Syamsiah dan apa sebenarnya Crepelicious dan juga SMD Empire? Okay, silakan Puan. Okay. First sekali, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, especially Mak Dan juga Halal Street. Terima kasih Halal Street kerana menjemput SMD Empire, iaitu wakil pada Crepelicious, untuk bersama-sama live pada hari ini. Actually saya nak kenalkan, sebenarnya saya merupakan usahawan, bukannya usahawan yang full time, hanya part time sahaja. Jadi saya bermulanya daripada berniaga saja-saja je. Sebenarnya macam berniaga kecil-kecilan. Bermula daripada macam saja nak mencuba. Tapi saya tak sangka sebenarnya lama-lama mendapat permintaan yang luar biasa. Permintaan yang luar biasa daripada di kalangan sahabat-sahabat, saudara-saudara, dan akhirnya sehingga ke customer yang di luar. Dan juga serata negeri dan ada juga di serata negara. So bermula daripada situlah saya dan juga suami bersama-sama rasa macam nak melebarkan sayap ni sehingga lebih luas lah. Sebab kami sebenarnya bukannya berniaga secara fizikal, kami hanya berniaga secara online saja. Bermula pada tahun 2015. 2015 tu kami memang pada tahun 2015 tu kami hanya menggunakan platform Facebook dan Instagram sahaja. So bermula daripada situ saya memasarkan produk keripik ni melalui online, dan saya tak sangka ia mendapat permintaan yang luar biasa lah. Jadi macam, dan saya juga mempunyai customer-customer yang memang customer yang tetap, dan mereka akan repeat produk keripik ni sepanjang masa. Tak kisah sama kalau daripada tahun 2015 sebenarnya dah establish dah macam tu kan, dah masuk 15 tahun dah. Alhamdulillah lah, tapi masih lagi secara part time, bukan secara full time, sebab saya juga merupakan pekerja full time lah, yang bukan hanya berkecimpung dalam bidang perniagaan sahaja. Tapi saya tetap meneruskan kerana permintaan daripada customer tetap. So macam mana you boleh cari masa untuk buat ni
So you kerja Uh, full time juga. Itulah betul. Itulah kadang-kadang saya rasa macam saya tak mampu tapi saya cuba. Mungkin ada dapat sokongan daripada suami juga dan juga anak-anak saya juga pun sekarang pun dah membantu. Diorang dah makin membesar jadi diorang pun dah tahu mama bisnes keripik. Jadi diorang melebarkan sayap bisnes kami ni di sekolahnya pula. Cikgu-cikgu dia. Ah, Weh, jadi golongan bila dah cikgu macam tu tu, saya tahu ada dalam family saya ada kot cikgu. Golongan cikgu tu penting tau. Masuk ke satu betul. cikgu dah merebahkan satu sekolah. Ya, satu sekolah betul. Anak puan berapa orang? Anak saya 4 orang. 4 orang. Empat lelaki. Wih. So yang sulung tu darjah 6, yang kedua tu darjah 3, yang ketiga tu 6 tahun. So tiga-tiga orang ni main peranan lah. So diorang telah melebarkan perniagaan kami sebenarnya. Alhamdulillah lah rezeki tu. Hebat dia puan, saya dah boleh nak fikir. Saya anak 2 je. Tak sempat nak handle macam mana Itu InsyaAllah. saya rasa macam 24 jam ni dalam satu hari macam tak cukup. Tapi puan ni dah buktikan sebenarnya boleh. Okay, so Boleh. kita cakap pasal you punya produk Crepelicious kan. Tapi Okay. sebenarnya saya tengok banyak produk. Banyak jenis produk lah. So apa yang produk pertama yang puan buat dulu? Okay, produk yang pertama sekali saya ambil yang paling basic keripik yang saya dan family saya suka makan. So sebenarnya anak-anak juga suka makan keripik. Jadi bermula daripada kami satu family asyik kena beli keripik sebab anak suka makan keripik. Jadi daripada situ dah tercetusnya idea yang kami nak bisnes jual keripik. Jadi keripik yang pertama sekali macam biasalah ubi pedas sebab kami satu family memang makan pedas. Jadi ubi pedas basah, ubi pedas kering. Lepas tu masa tahun 2015 tu dia trend produk-produk yang mempunyai ingredient dia cheese. So saya pasarkan produk ubi cheese. So ubi cheese ni memang dapat kira macam hot selling lah. Jadi kadang-kadang saya macam ketepikan dulu produk yang lain. Bila saya nampak hot selling tu adalah ubi cheese, ubi pedas basah, ubi pedas kering. So saya pasarkan produk jenis keripik tu. So daripada situ akan jumpa customer-customer, dia akan bertanya, puan ada tak keripik ni, ada tak keripik ni? Ya ada. So saya buat research, saya tengok customer ni banyak tanya produk ni. Okay, saya pun pasarkan produk yang customer, punya permintaan customer lah. Jadi dia akan terus bertambah dan sehingga hari ni lah ada berjenis-jenis keripik yang saya jual. Sampai saya tukarkan teknik pemasaran saya kepada door gift untuk perkahwinan. Tapi sekarang ni dengan tak ada majlis kahwin ke apa yang tu rasanya dah slow down. Tak adalah nampaknya. Tu tak adalah. Itu ya mungkin saya dan juga penonton boleh ambil dari itu. Kita kena dengar apa yang orang yang keliling kita. Orang yang keliling kita sebenarnya itu adalah market kita. So kita tengok apa yang anak-anak kita suka makan, apa yang kawan-kawan kita suka makan, apa yang kita sendiri makan. Maknanya puan dengan satu family semua orang makan Crepelicious lah. Semua sudah. Semua satu kampung. Satu kampung. Itu apa yang kita nak push kepada kampung, push kepada kawan-kawan. So okay, Crepelicious tu dia tu ada nama yang agak striking lah. Macam mana boleh inspiration untuk nama Crepelicious tu sebenarnya? Saya pun sebenarnya tak sangka tiba-tiba macam boleh terfikir sebenarnya memang okey keripik. Mula macam suami saya kata tak perlulah macam kita nak buat brand ke apa ke, tak apa kita produkkan dulu. Kita jual juga produk kita ni dulu kan. Tapi saya fikir masa tu brand ni penting. Sebab saya dapat daripada supplier. Jadi mungkin ada ramai usahawan yang menjual keripik sebenarnya. Semua orang tahu kan. Mungkin satu Malaysia ni pun ramai. Even dekat negeri sendiri pun, dekat taman sendiri pun ramai yang jual keripik. Jadi why not saya fikirkan apa brand saya. Jadi bila kita ada brand, jadi kita tahu. Kita boleh kenalkan produk kita ni. Kita tak perlu dah cakap, oh saya ada keripik ubi, saya ada Crepelicious. So brand saya Crepelicious. You boleh search dia dekat dalam Google, you boleh search dia dekat dalam FB or IG. So diorang boleh tengok semua produk tu. You punya branding tu, kena kuatkan branding tu kan. Betul? Brand tu penting. Masa tu saya terfikir keripik yang sedap. So apa nama dia? Crepelicious lah. Crepelicious lah, cantik lah. Tapi rasanya dia walaupun dia panjang, dia senang nak sebut sebenarnya. Dia macam dia ada dia punya clicky punya catchy punya tone. Dia macam catchy sikit lah nama dia tu. Sebab saya suka nama-nama yang catchy sikit. Sebab macam kalau keripik sedap. So macam bagi saya macam biasa. Jadi saya saja gunakan perkataan yang macam nampak orang sebut kenapa keripik, kenapa bukan keripik. Betul. Kena ambil yang apa yang trending, apa yang popular pada sekarang kan. So okay,
nak minta Puan fikir balik kepada dulu 2015 ataupun 2014, mungkin tengah baru nak fikir nak start. Apa you punya cabaran ataupun mistake ataupun kesilapan yang Puan buat awal-awal dulu? Maksudnya semasa saya nak start business ke masa nak ataupun starting dia, masa baru nak jinak dalam industri ni, dalam sebagai macam usahawan, apa yang mistake yang Puan buat dulu yang mungkin boleh bagi tahu kepada penonton untuk supaya dia tak ambil the same mistakes lah. Okay. Kalau pada saya rasa dulu masa saya mula-mula nak start business, okay, kita tak dapat nak budgetkan lagi kan, berapa banyak yang kita perlu borong keripik ni. So berapa banyak pula kuantiti yang kita nak fixkan untuk jualan kita bulan ni. So masa tu saya rasa macam saya tak, first time jadi macam tak berani kan. Macam tak apalah, kita ambil sikit-sikit dulu. Kita ambil sikit-sikit dulu. Sedangkan kita ni sebagai pemborong, bila kita memborong, dia ada harga-harga dia. Jadi sepatutnya bila kita membeli lagi banyak, so lagi harga dia lagi rendah kan. Tapi disebabkan kita ni tak yakin. Sebenarnya memang dalam bisnes kita mesti kena yakin. Kalau kita rasa itu adalah produk kita yang kita boleh jalankan, kita all out. So macam masa tu kita orang macam order sikit-sikit. Lepas tu tiba-tiba macam tak sangka bila permintaan tu banyak, stok dah habis. Dan bila stok dah habis, dia tak sangka customer ni rupanya bila dia order, tapi bila kita cakap okay, saya akan restock ya dalam seminggu lagi, saya akan restock ya dalam 2 minggu. Oh, tak boleh sekarang ke? Saya nak sekarang. Kadang-kadang tu ada pula yang pregnant, dia mengidam. Dia nak on the spot juga. Alamak. Sedangkan faham tak? Jadi saya rasa macam aduh, menyesalnya lah tak ambil stok ni banyak. Tu memang isu yang selalu berlaku masa di awal-awal dulu. Jadi saya kena buat research. Produk mana yang dalam banyak-banyak ni customer paling suka. Jadi saya akan listkan produk tu. Bila saya listkan, jadi saya akan ambil stok ni yang paling banyak. So Alhamdulillah memang produk tu kekal sampai sekarang. Produk tu lah yang memang customer suka. Jadi bila customer tanya, saya ada. Okay, sekarang ni produk yang kira top seller sekarang ni keripik yang mana? Ubi pedas basah. Ubi pedas basah yang kat belakang tu? Ya, ubi pedas basah. Nak tengok sikit boleh tak? Nak tengok sikit? Nak tengok sikit keripik tu? Boleh. Ni? Okay, ya tahu lah ni. Yang basah-basah, yang lekat-lekat kan tu kan? Ya, even dekat UK pun ni memang hot selling lah. Saya punya produk yang terjual. Betul. Okay, so sejak bila sebenarnya dah masuk ke dalam Halal Street? Sejak bila masuk dalam Halal Street? Okay, so far saya join Halal Street pada tahun bulan Mei 2020. Masa tu bermulanya PKP 1.0. So memang cantik sangat dah masa tu. Masa tu saya terima panggilan daripada Halal Street. Okay, diorang ada bagi link pada saya untuk saya tengok. Di-invite saya pun baca, saya study sebab saya pun macam kita pun macam tak familiar dengan Halal Street masa tu kan, sebab kita pun bekerja, so macam tak fikir sangat platform-platform lain ni selain daripada media sosial. Jadi saya pun study, saya buat research, saya tengok, saya rasa okay, why not saya cuba kan. Mula macam tak berani lah juga kan, tanya husband, pasal husband kata why not cuba kan, mana tahu ni salah satu platform yang boleh membantu kita memasarkan produk kita hingga ke overseas, UK pula tu kan, siapa tak nak. Jadi masa bulan Mei tu Puan Oja dia minta maklumat saya, produk apa semua. So saya pun bagi kerjasama pada Halal Street, saya register. Lagipun saya pun dah ada SSM, so tak ada masalah kat situ lah. Jadi semua dia berjalan dengan lancar, dipermudahkan. So bermula daripada 2020 tu lah, 1.0 tu lah saya join Halal Street. Dan Alhamdulillah sehingga hari ini saya masih bersama-sama dengan Halal Street. Saya rasa saya tak menyesal lah join Halal Street. Alhamdulillah. Sebab lagi-lagi pula di saat-saat pandemik ni, so inilah satu-satunya platform yang kita boleh gunakan untuk memasarkan produk kita sehingga ke luar negara. Itulah yang saya cakap dengan kawan-kawan, dengan family ke apa semua kan. Kita nothing to lose lah. Kita daftar je. Kalau ada sales, kalau ada Alhamdulillah. Kalau tak ada, betul. Nothing to lose lah. Tapi apa Puan punya perasaan, punya reaction? Memang terkejut lah masa tu. macam ada juga rupanya, macam tu, macam ada juga, cakap dengan husband, ada lah order kita dapat daripada UK ni. So bila kita tengok order customer, lepas tu ada juga customer yang daripada sana juga, bukannya customer yang Malaysia ke apa, memang customer daripada sana. So macam okay, tak sangka lah, macam diorang berminat lah dengan produk kita. Alhamdulillah lah, saya rasa macam teruja lah juga. So daripada situ saya terus bersemangat
untuk simpan stok. Situ pun saya buat kajian juga, customer UK suka produk yang mana. Jadi saya akan simpan stok ni memang UK, selalu dia memang minat produk ni. Jadi saya akan simpan stok yang banyak untuk customer UK. Okay. Waduh, kadang-kadang kita bagi kita kan macam benda macam krepek, keropok, apa ni, even macam rendang ke Malaysian products lah, bagi kita macam dah biasa. Tetapi bagi orang UK, orang luar, benda ni dianggap macam exotic. Dia anggap macam makanan yang eksotik, yang tak biasa tengok. So dia ada satu tarikan dekat dia. Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi orang luar memang, contoh, I ambil contoh parents I, orang yang paling dekat dengan saya lah. Dia tengok, dia datang ke Malaysia, dia tengok makanan di Malaysia, di pasar yang kuih-kuih yang semua warna-warni macam ni. Dia jadi tertarik nak cuba, nak try. Suka ke tak suka, itu letak, itu tak penting. Dia nak try, nak cuba. Tapi most of the time, most of the time apa yang dia suka dulu, dia akan suka. So I rasa macam produk-produk yang kalau ada siapa-siapa yang ada produk di Malaysia yang ada selling in Malaysia, daftar dia di Halal Street, letak ke dalam platform Halal Street, mana tahu. Itu mungkin rezeki kita. Kita tak boleh nak katalah. So soalan next yang saya nak tanya ke Puan is, apa you punya, mungkin Puan ada target ataupun ada a way of increasing sales both in the UK dan di sini di Malaysia. So Puan ada cara tak ataupun ada fikir tak macam mana nak increase sales ataupun increase marketing ke apa? Ada fikir tak? Memang ada fikir. Mungkin saya akan menambahkan lagi produk-produk yang lain lagi, sebab dekat dalam Halal Street sekarang ni saya hanya masukkan baru 11 produk. 11 jenis ubi dan 11 jenis keripik pisang. So mungkin sedangkan saya ada berpuluh-puluh lagi jenis ubi dan keripik. Dan ada juga lagi bukan bukan di kalangan ubi juga. Ada juga dalam kalangan keropok, rempeyek. Saya tak pernah masukkan lagi tu. Yes. So mungkin saya akan masukkan nanti dekat dalam Halal Street, insya-Allah, kalau Halal Street benarkanlah untuk pertambahan produk. Sekarang ni ada berapa? 10, 11 dalam Halal Street. Sekarang ni 11 produk saja saya masukkan dulu. So mungkin perancangan saya untuk increasekan sales saya akan tambahkan lagi produk-produk yang di sini hot selling. So mana tahu insya-Allah akan hot selling di UK juga. Sini Halal Street kena set up lagi satu kategori untuk SMD Empire lah. So dalam tu produk Puan je. So okay, bila kita cakap pasal berniaga, kita cakap pasal pengalaman semua macam ni kan. So satu soalan yang semua orang nak tahu adalah you punya pengalaman pahit, pengalaman manis. So mungkin ada Puan ada lah apa yang you ingat macam pengalaman pahit yang you memang tak nak lupakan, dan pengalaman manis yang you memang tidak akan lupakan. So mungkin Puan boleh sharing kita? Maksud Mak Dan tu pengalaman pahit sepanjang bisnes ke ataupun bersama Halal Street ke apa? Sepanjang bisnes lah. Oh okey, pengalaman pahit Actually pengalaman pahit tu saya tak rasalah pula ada pengalaman pahit, ataupun bukanlah kita panggil tu sebagai pengalaman pahit. Mungkin tu kita kategorikan sebagai pengalaman yang mendewasakan bisnes kita lah. Macam contoh dari segi, sebenarnya kalau dalam mana-mana bisnes pun sebenarnya kita punya masalah ataupun isu selalunya adalah pada ragam customer. Sebab kadang-kadang kita rasa macam orang dah terima produk kita, kita tak pernah terima komplain. Even saya pun since MCO ni pun saya postkan produk saya. So bila post, customer akan tanya dulu, boleh ke post? Nanti kalau sampai tinggal serdak je ke, pecah ke, hancur ke? Saya nak keripik, betul-betul keripik. Okay, so kita jawab dengan baik-baik. Kita cakap kita buat double wrapping. Kita masukkan dalam box, kita wrap lagi box tu. So insya-Allah dia takkan hancur. So far Alhamdulillah memang tak pernah hancur lagi. Tapi bila tak hancur, saya pernah terima juga kadang ada dalam 1 dalam 1000 lah. Customer tu kata tiba-tiba dia komplain keripik tu tak seperti apa yang dia nak. Rasa tu lain. Dulu macam beli lain, sekarang lain. Saya pun macam betul ke dia pernah beli dengan kita? Kan mungkin dia tersilap ke apa ke kan, ataupun bila kita buat research keripik ni memang kita dah biasa jual. Tapi kenapa tiba-tiba dia komplain, dia kata tak sedap, ataupun dia kata tak memenuhi selera dia. Okey, tapi tak apa, itu sebagai cabaran kita. Jadi saya tak kisah, saya boleh pulangkan balik semula duit dia. So kita pulangkan. Bila kita pulangkan, dia tu rasa macam tak apalah. Sebab kita nak jaga hati customer. Sebab kita rasa macam kita rasa dah bagi yang terbaik, tapi bagi dia rasa macam tak.
So tu satu pengalaman yang saya banyak kali jumpa lah, ragam customer lah. Sebab tak ada lagi pengalaman-pengalaman pahit yang lain tu, so far tak ada. Pengalaman manis pula, saya pernah terima tempahan daripada pengantin. Pengantin tu berada di Pahang. Dan dia menempah sebanyak 3,500 pack keripik door gift. Masa tu macam dengan keadaan kami yang bekerja, saya bekerja, suami pun bekerja, anak-anak pun sekolah, jadi saya fikir perlu ke terima kan. Jadi masa tu saya rasa mungkin dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Jadi saya pecah-pecahkan saya punya order ni kepada sahabat-sahabat saya yang selalu menyokong saya dalam bisnes. Jadi saya tanya, you all boleh tak tolong packing? Aku akan bagi keripik, korang packing dan aku akan bagi upah. So dia kata okey boleh. So saya pecah-pecahkan order door gift tu, dan banyaklah sahabat-sahabat saya yang bantu masa tu. Alhamdulillah dalam tempoh sebulan saja masa tu saya boleh deliver projek tu. Dan lori daripada Pahang pun datang ke rumah untuk ambil door gift tu. So tu satu pengalaman yang paling manis yang saya rasa macam wow, tak sangka aku yang part time tapi mampu boleh buat sampai macam ni. 3,500 door gift. Ya betul. 3,500 door gift. Besar. Mana majlis dia? Dia anak Tan Sri. Oi. Boleh lah, memang boleh. Maknanya itu buktikan kena ada team yang keliling kita. Ada team-team yang boleh bantu, yang boleh tolong kita. Betul. Alhamdulillah kita boleh deliver. Kalau seorang ataupun dengan suami dengan anak-anak nak siapkan 3,000 door gift. Betul. Lama akan ambil Tak mampu lah. Tak tahu lah. So itu adalah sedikit pengalaman pahit, pengalaman manis. Tapi saya suka yang Puan cakap tadi. Macam sebenarnya apa-apa yang datang kepada kita bila kita berniaga, kita dah anggap itu adalah pengalaman pahit. Dan betul. Kita learn from all these things that happen to us, mistakes yang kita buat, itu yang adalah proses pembelajaran kita. Kita perlu lalui benda-benda macam tu. Kalau tak, kita memang tak akan tak akan belajar dari kesilapan. Tak akan ke depan. So okay, Puan ada cakap tadi macam mungkin nak tambah-tambah produk ke dalam halal street. Tapi semua kerepek yang Puan ada sekarang ni yang bukan dalam halal street tapi seluruh berapa jenis ke Puan tak tahu? Saya pun dah tak terkira. Adalah maknanya kira macam semua jenis kerepek yang ada di Malaysia Puan ada di S&D Empire. Di dalam IG saya, di FB saya memang ada. Cuba di halal. Ya? Jadi cara marketing, selain halal street, cara marketing memang di social media? Ya betul. Semua di social media dan juga di social media dan juga WhatsApp business. Sebab saya memang dah ada saya punya regular customer, so saya broadcast je saya punya katalog. So bila diorang nak repeat order, diorang akan order daripada situ. Okay, mana yang Puan rasa paling berkesan? Facebook, Instagram ataupun WhatsApp business? So far Instagram dan juga WhatsApp business. Facebook korang? Facebook tu sebab saya linkkan daripada Instagram, saya linkkan kepada fanpage Keripik-licious lah. So diorang akan dapat yang sama lah. Cuma kalau misalnya diorang tak follow fanpage tu, diorang tak akan dapat tahulah saya punya katalog order semua. Tapi kalau IG tu memang dah ada followers. So Alhamdulillah diorang akan refer ke situ lah. Tapi kalau WhatsApp, you punya broadcast WhatsApp business tu macam mana pula? Compare dengan Instagram? WhatsApp business lah. WhatsApp business lah. Sebab kita memang ada kontak dalam phone kita. So semua tu adalah kontak-kontak customer. Jadi diorang pun memang dah save number saya. Jadi senanglah saya nak promotekan produk-produk. Yang WhatsApp business tu anggap macam itu database Puan lah. Maknanya semua repeat customer yang, sebab saya pernah ikut satu seminar so dia cakap macam okay, mungkin dia ada juga quality of followers. So mungkin macam followers dalam Facebook atau Instagram mungkin ramai, tetapi itu ada quantity yang tinggi, tetapi quality tu tak bersama kalau macam dalam WhatsApp business ataupun broadcast. Sebab kita tahu yang kita save dia punya number, yang itu adalah dalam broadcast chat kita, itu adalah pembeli. Maknanya kalau kita buat satu broadcast, chances yang dia beli pula tinggi. Yes, betul. So mungkin itu boleh penonton boleh ambil sikit daripada situ lah. Maknanya kena penting marketing lah. tu. Teknik-teknik marketing yang berkesan lah antaranya. Okay. So mungkin Puan boleh share sikit dengan kita punya future plans untuk S&D Empire.
Selain daripada Grabpack ke, ada nak buat apa-apa lain ke apa, mungkin ada planning untuk masa depan lah. Lepas total lockdown ni, apa Puan punya future plans? Untuk future plan macam mana tu, business ke? Bisnes lah, Macam mana bisnes tu? lah. Future plan Okay, kalau ikutkan future plan saya untuk dalam bisnes ni, kalau boleh lah, kalau diizinkan Allah, saya dan suami memang nak buka kedai secara fizikal. Okay. So kami memiliki kedai fizikal sebab selama berapa tahun? 6 tahun kan? 6 tahun kami secara online saja. So sebenarnya dah lama dah kami pasangankan ni untuk buka secara fizikal pula. So mana tahu lepas ni boleh buka fizikal di sini dan juga di UK. Tu penting tu. Allah. Tu kena minta tolong Halal Street lah, cari satu kedai di UK lah, buka kedai. Betul. Senang Tapi sikit saya nak letak. Kalau Puan Laptop kan. buka kedai kan, Puan tak perlu ambil produk lain mana. Dalam tu produk SMD je. Dah ada 50 produk, semua produk Puan je dalam kedai tu dah cukup dah. Betul. So, Betul. okay, kita baru hari ketiga masuk dalam total lockdown pula. So, PKP satu yang tahun lepas ke apa, ada kesan tak ke bisnes Puan? So far okay, Alhamdulillah, sebab kami memang dah biasa online. Jadi kami memang buat bisnes ni pun secara online. Cuma bezanya kami tak dapat nak buat COD. Jadi semua secara keseluruhannya secara post. Jadi dia punya perbezaan tu penat lah. Penat sebab semua order kami kena post. Kami kena wrap. Lepas tu husband juga kena pergi hantar, pergi post. So macam berbeza lah dengan sebelum PKP ni, macam kita tak perlu macam setakat sikit ni pun kita dekat pun kita dah boleh kita boleh buat apa COD, kita boleh buat delivery, setakat Lembah Kelang tak ada masalah. Tapi even kadang-kadang customer tu pun dia dekat Kelang, customer tu dekat Shah Alam, di kawasan Selangor juga kami terpaksa post juga. Cuma ada jugalah customer yang macam request memang dia nak COD juga, dia tak nak post. So bila kami cakap tak boleh, kami terpaksa post. Tapi dia kata kalau tak dapat hantar pada dia, so tak apalah, dia tak nak. Jadi kita terpaksa tolak lah benda tu. Nak buat macam mana, sebab kita tak nak kalau boleh ada kontak ke apa ke. Yalah, betul lah. Sepanjang PKP ni lah. Betul lah. Macam rasanya kepada kawan faham lah dengan keadaan kita sekarang ni. Tapi mungkin Puan cakap lah, mungkin ada perempuan yang ngandung ke apa, memang nak makan lalu ke apa, yang tu dah boleh nak kira yang tu. So itu memang banyak customer saya yang macam tu. Bila cakap dia nak sekarang, bukan hari ni, nak sekarang. Sedangkan saya bekerja, saya di office, saya cakap okey tunggu saya balik dulu ke apa ke, saya nak sekarang ni, saya dah muda. Kita faham lah, kita pun perempuan juga, kita faham. Tapi jadi macam aduhai, macam mana ni? Jadi macam terkejar kan, macam alah nak bagi tapi tak boleh kan. Jadi okey, apa ni, mungkin Puan ada advice ataupun nasihat kepada penonton yang mungkin belum join Halal Street ke apa, mungkin Puan boleh share sikit lah macam mana proses pendaftaran tu macam mana, dan apa punya, kalau Puan nak bagi tahu kepada orang luar pasal Halal Street, nak register ke tidak, apa yang Puan akan cakap dengan orang? Okey. Pada saya, kepada semua pengusaha, usahawan yang berada di luar sana, especially usahawan kecil, mungkin usahawan kecil seperti saya lah, joinlah Halal Street. Inilah salah satunya platform yang terbaik, lagi-lagi di musim pandemik ni, kepada usahawan di luar sana untuk melebarkan sayap bisnes anda sehingga ke luar negara. Especially UK lah, sebab kita punya Halal Street ni UK kan. Maybe mana tahu one day Halal Street akan melebarkan sayap juga ke luar negara yang lain ke kan. Sebab kita ni, kita mungkin bermula daripada satu negara. Tapi mungkin lepas ni bila dah berkembang, so mungkin diorang boleh melebarkan lagi kan. Jadi jangan tunggu-tunggu. So better register. Register sekarang sementara free. Sementara free tu. Kita mana tahu kan akan datang, mana tahu tiba-tiba Halal Street dia tukar dia punya cara dia tukar dia punya syarat-syarat dia lagi ketat ke. Sebab setahu saya dulu masa saya mula-mula, produk yang boleh masuk lebih kepada makanan. Tapi apa yang saya dapat maklum daripada Halal Street sekarang dah boleh bukan sahaja makanan, macam-macam produk.
yang ada produk tu silakan join Halal Street. Sebab tak susah mana pun untuk join ni, sangat mudah. Hanya anda perlu ada SSM, produk sendiri, brand, produk sebagai ejen pun boleh. Jadi pasarkan produk anda sehingga ke UK, insyaAllah. Kita tak tahu orang di sana apa dia orang punya minat dia orang. Mungkin produk yang kita jual selama ni ada peminat di luar sana. Kita tak sangka sebenarnya, macam saya pun tak sangka keripik je kot. Kan, keripik tu apa yang kita tahu orang Malaysia okey memang biasa dengan keripik. Mana kita nak sangka UK. So apa tak lagi produk-produk yang lain kan. So cubalah. Betul kan? Saya galakkan anda semua cuba join. Ya, betul. Kalau Mak Saleh kata never try, never know. Betul. Ya, betul. So okay, Tak kenal maka tak cinta. Sorry, Puan? Tak kenal maka tak cinta. Betul lah. Oh, suka yang tu. So, sekarang ni rasanya kita boleh jemput Encik Haira daripada Halal Street untuk masuk balik ke dalam chat kita. Dan kalau ada apa-apa soalan ataupun apa-apa yang Encik Haira ataupun Halal Street nak ulas ataupun nak bagi ke kita, silakan Encik Haira. Encik Haira, you kena on microphone you dulu. Tak dengar suara. Okay, terima kasih Badan. Actually, saya suka satu ayat daripada Puan Samsiah. Ataupun selalu saya panggil Kak Samsiah. Jadi saya suka satu ayat daripada Puan, iaitu Puan cakap dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. So saya doakan semoga Puan punya bisnes makin bertambah maju dan saya rasa dekat komen ni pun ramai Puan punya peminat, ramai customer Puan yang juga. Terima kasih semua. Testimoni saya rasa produk Puan memang sangat bagus. Because semua komen kata produk keripik Puan sangat sedap dan bagus. Dan Alhamdulillah. Juga, actually untuk Puan Samsiah, dia bukan hanya menjual keripik di dalam Halal Street, tapi dia membawa ramai usahawan yang kecil lah untuk join ke dalam kita punya platform juga sebelum ni. So saya rasa kita pergi ke soalan. Nak masuk tapi belum cukup setahun. Okay, so kita akan jawab soalan. Puan tadi ada yang bertanya soalan. Untuk join Halal Street, macam mana packagingnya bila post ke luar negara? Mungkin diorang tak clear kot. Mungkin Puan boleh tunjukkan packaging untuk keripik tu ke screen. Packaging yang mana? Packaging yang saya dah wrap siap-siap tu? Bukan yang dah wrap. Yang kat belakang tu, yang kat belakang. Oh ni, okey ni. Puan bawa ke depan. Okey, Actually packaging dia simple macam ni sahaja. So untuk wrap pun tak ada masalah untuk hantar ke UK because produk ni kita yang akan arrangekan, Halal Street akan arrangekan courier ke Puan punya rumah ataupun ke kedai untuk ambil. Betul. Dia hantar ke kami punya office dahululah. So untuk packaging daripada Malaysia untuk hantar ke UK tu, kami yang di office akan double check sama ada okey atau tak, bersesuaian atau tidak. Okay, so tak ada masalah. Okay, ni saya nak jawab. Ada satu soalan baru masuk. Macam mana nak join Halal Street? Senang sangat. Kalau pergi ke Instagram saya pun boleh, Instagram Halal Street pun boleh, di bio. Betul. Klik je link dalam bio tu. Terus ke borang pendaftaran. Ambil tak sampai 2 minit pun, 1 minit je. Ada berapa soalan je. Nama syarikat SSM, tu je. Simple guys. Instagram bio saya ataupun Halal Street. Okay, sorry Hairo, silakan. Okay, soalan lain ada yang tanya tak cukup setahun. Okay, actually kalau before this untuk join Halal Street perlu setahun. Tapi sempena PKP ni kita dah pemudahkan syarat tu. Which is ni adalah syarat daripada kita punya bank juga, daripada BSN untuk kita applykan grant. Hanya perlu 6 bulan sahaja. Okay, so tadi kepada kilang kopi, kalau SSM lebih 6 bulan, terus register dekat kita punya bio. Dekat Mak Adan punya bio pun ada, dekat profile. Halal Street punya bio profile pun ada juga link, okay. Macam mana nak join, pergi dekat kita punya profile, ada link register sahaja. Ada yang komen, memang sedap Puan punya keripik. Ramai, saya rasa ramai Puan Samsiah punya peminat. Kalau tengok komen tu ramai yang tulis tau. Ramai peminat Puan Samsiah, okay. Kena order ni, kena try ni, kena order ni. Betul. So saya rasa dah tak ada soalan dah. Ada last word daripada Puan dan Mak Dan mungkin sebelum kita end live ni. Yelah, daripada Puan dulu. Saya close ni. Daripada Puan dulu, silakan. Okay Puan, mungkin nak promote, nak bagi phone number ke kepada siapa yang berminat untuk belajar ni? Boleh bagi phone number ke? Kalau Puan rasa nak bagi boleh je. Ataupun promote IG pun boleh. So siapa yang nak Instagram, belajar dia kepada Puan. Betul. Kepada peminat-peminat, ada peminat ke?
yang mencari keripik licious ya, keripik pelbagai jenis keripik, macam-macam jenis keripik. Saya pun dah tak terkira dah berapa banyak keripik saya jual. So boleh join, boleh follow IG Keripik Licious, KREPEKLICIOUSZ, Keripik Licious. Okay, ataupun FB saya, dekat IG Keripik Licious tu pun memang ada kontak saya, jadi boleh terus kontak saya lah kalau misalnya berminat untuk order ke ataupun apa saja. Sebab dengan keripik tu pun mungkin kita boleh buat dalam pelbagai cara kan. Mungkin macam contoh sebelum ni saya kata macam boleh buat door gift ke apa semua kan. So macam ikut pada request customer. Saya bersedia menerima apa saja request daripada customer saya. Cuba bagi yang terbaik. Lepas tu saya nak minta saya nak ucap terima kasih lah kepada Cik Hairul, especially Halal Street, kerana invite saya untuk sesi live ni. Actually first time lah saya live ni sebab tak pernah live kan. Jadi berdebar jugalah sebenarnya kan bersama dengan Mak Dan pula tu. Tapi okey kan? Mana okey lah. Jom nampak dia cantik dah flow dah comel dah. Betul, saya rasa Puan Okay, macam artis tau, bukan Mak Dan, artis hari ni. Okay, Mak Dan, last word daripada Mak Dan. Dia lawan dia. Okey, so aku Okey, pun macam saya nak ucap terima kasih kepada Puan Syamsiah. Semoga maju berjaya di Keripik Licious dan juga SND Empire. Saya akan follow juga semasa ke semasa dalam Halal Street dan juga Instagram, Facebook. Tengok makin kembang. InsyaAllah. So tahniah kepada Puan dan kepada semua penonton. Terima kasih kerana tengok hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram Keripik Licious dan juga Halal Street. Dan kalau ada produk yang anda teringin nak hantar kepada UK, nak start export kepada UK, isi je borang pendaftaran di Instagram bio saya ataupun Halal Street UK. Stay tuned, esok pukul 5 petang, our next episode. Of course, kita ada another interesting, exciting episode for you guys tomorrow. So stay tuned, kita memang 6 days a week, kita ada episode baru. So nak tahu siapa ada guest kita pada esok, kena tunggu pada esok guys. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Okay, thank you. Okay. Bye Puan. Bye. Kita Bye. okay. Bye Ron. Bye-bye. Bye. Bye Mak Dan. Bye-bye. Bye Puan.